Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Malam ni kita masuk tajuk Al-Jabair, no? Baca lagi. Hari itu kita baca bab sambuan kuf habis lagi. Ya? Kau surat menyapu kau. Tak baca lagi, no? Tempoh dia. Tak habis lagi lah. Dia ingat ke habis dah. Tak apalah, tajuk ni hukumnya kita sebut dah sebelum ni, hukumnya harus rusak agama kita bagi. Jadi kita belajar ni selalulah ke dapat mana-mana pun selalunya tak ada orang buat lagu di setu ni, cuma kita belajar ambil tahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musalli rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, amin. Tempoh menyapu kuf. Dia ada tempohnya. Baik. Tempoh bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. Bagi yang bermusafir 3 hari 3 malam. Jadi macam kita ni bermukim, kalau kita nak ikut
nak beramal dengan sapuan kuf ni, kalau bermukim sehari semalam, dan kalau bermusafir 3 hari 3 malam. Kita sebut dah sebelum ni, tempohnya mula bila? Tempohnya mula apabila terbantal wuduk selepas kita memakai kuf. Sebelum pakai kuf, wuduk macam biasa, wuduk sempurna macam kita wuduk biasa, macam kita wuduk biasa. Lepas kita berwuduk biasa sempurna, lepas tu kita pakai kuf. Kita pakai kuf ataupun kasut yang menutupi buku lali kita. Dan kasut tu pula kita sebut dah sebelum ni, tahan lasak sekurang-kurangnya sehari semalam bagi orang yang bermukim, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Jadi tempohnya macam itulah. Kalau bermukim sehari semalam, kalau musafir tempohnya 3 hari 3 malam. Bila tempohnya berlaku berhadas yang kedua, hadas pertama ketika wuduk. Hadas yang pertama, kita berwuduk macam biasa. Lepas kita berwuduk, kita pakai kuf. Lepas tu kita pakai kuf, batal wuduk yang pertama, itulah bermula sapuan. Contoh kita buat contoh hari itu ni, kita berwuduk pukul 5.30 pagi, kita nak semayang subuh. Kita buat contoh hari itu ni, kita nak semayang subuh, kita pun berwuduk dengan wuduk sempurna. Lepas kita berwuduk, kita pakai kuf. Lepas tu kita semayanglah subuh. Lepas semayang subuh semua siang, naik matahari lebih kurang kita kata pukul 8 terbatal. Kita buat contoh lah, tak kira lah pukul 8 ke, pukul 9 ke, pukul 10 ke, ikut tempoh waktu batal wuduk. Contoh, kita buat contoh dulu, ialah naik matahari, kita kata pukul 8 lah naik matahari. Maka bermula naik matahari batal wuduk. Hak batal wuduk tu ketika hak kita sapu wuduk, sapu yang pertama, contohnya batal wuduk, kita nak berwuduk. Bila kita berwuduk, maka kita basuh muka, kita basuh tangan, sapu kepala sampai di atas kuf, sampai di kaki, kita hanya sapu di atas kuf yang kita sebut orang itu ni, ambil air, sapu di atas. Ambil hak tangan kanan, sapu di bahagian depan, tarik main belakang. Hak tangan kiri, ambil belakang, sapu mai ke depan. Bila batal wuduk. Maka pukul 8 batal wuduk. Kalau bermukim, contoh hari ni hari Ahad, kita kata hari Sabtu hari ni. Contoh hari Sabtu hari ni, pukul 8 tadi kita sapu kau, 8 bagi besok, 8 seminit dah habis dah tempoh bagi orang yang bermukim. 8 seminit besok hari Ahad, maka berakhirlah bagi orang yang bermukim. Kalau dia musafir, esok hari Ahad pukul 8 seminit, hari Ahad sehari, hari Senin 2 hari, hari Selasa pukul 8 seminit hari Selasa, maka berakhirlah tempoh sapuan. Tempoh sapuan. Dan sekiranya sampai tempoh sapuan tu tak batal wuduk. Tak batal wuduk, macam mana buat? Tak batal wuduk. Maka sapuan juga terbatal. Hanya macam mana? Sapu di atas kuf sahaja. Berwuduk tak batal wuduk, jadi tempoh dah habis dah. Sedangkan wuduk tu masih ada. Macam mana kita nak buat? Nak buat hanya sapu di atas kuf sahaja. Wuduk tak ambil sebab apa? Belum batal lagi. Nanti dia akan cerita depan saya lagi. Baik.
Dalilnya iman muslim dan lain meriwayat daripada Syuraih bin Hanif katanya, aku telah datang menemui Aisyah radhiyallahu anha kerana bertanya tentang menyapu di atas kedua-duaku. Aisyah disebut ni seorang sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Siapa dia? Syuraih bin Hanif menjumpa Aisyah Ummul Mukminin, isteri Nabi lah. Ketika dia tanya ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Telah wafat lah. Dia mai tanya Aisyah, Syuraih ni mai tanya Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin tentang hak sapuan kuh ni. Kerana bertanya tentang menyapu di atas kedua-dua kuh. Aisyah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali. Tu nak buat hak pertama boleh kita ambil pengajaran lah. Hak benda yang bukan bidang kita, kita kena pergi suruh tanya orang yang bidang dia. Sedangkan Aisyah ni tahu, tapi orang yang lebih memahami gedung ilmu ialah Sayyidina Ali. Kerana apa? Kerana Sayyidina Ali ni selalu bermusafir dengan Nabi. Sama lah kita, kalau bukan bidang kita kata wallahu alam, kita tanyalah kepada tu imam bidang lah ni. Pergi tanyalah kat Tok Siak, pergi tanyalah pengusi ni, bukan bidang saya ni. Maksudnya kita juga ada bidang-bidang kita masing-masing. Patut-patutnya Aisyah isteri Nabi ni riwayat ratus-ratus hadis riwayat ni daripada Nabi, tapi hak berkait tentang hak benda yang orang yang lebih mengetahui. Aisyah jawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali. Pengajaran kita lah, kalau kita tak tahu ataupun kita tahu sedikit sahaja ataupun 50 sahaja, kita kata wallahu alam, pergi tanyalah orang yang bidangnya. Ditanya orang bidangnya, maka orang yang bidang tu dia akan jawab lah. Sebab apa? Kita takut jawapan kita tidak menepati. Walaupun jawapan tu kita tahu 50-50, hukumnya berdosa juga kita jawab. Kenapa? Kalau betul, kalau tak betul, kalau tak betul dia ada beramal dengan hak apa yang hak kita bagi fatwa, bagi pendapat pada dia. Baik. Berjumpa dengan Sayyidina Ali kerana dia telah mengetahui daripada aku. Sayyidina Ali ni lebih tahu daripada aku. Aku tahu, tapi Sayyidina Ali ni lagi tahu dalam masalah ini. Kerana dia telah bermusafir bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali ni selalu bermusafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepadanya, iaitu kepada Sayyidina Ali. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapu kuf bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Inilah dalilnya. Kalau kita hak bermukim ni hanya boleh sehari semalam saja. Tapi kalau musafir kita boleh, maksudnya 3 hari 3 malam. Sekurang-kurangnya kita tahulah, kalau kita orang tanya kita berkait tentang sapuan kuh ni, sekurang-kurangnya kita belajar juga sikit sebanyak, kita boleh jawab jugalah cara-cara ataupun kaedah-kaedah yang mana hak Nabi ajak kepada kita. Baik. Kita tengok ni hak cara sapuan ni. Dia kata siapa yang memulakan sapu ketika bermukim. Jadi kita kena ingat ni, sebab ni bukan hak benda yang sunat ni, benda rusah, benda yang keringanan, benda yang harus sahaja. Benda yang harus buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Benda yang harus, kalau sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Benda yang makruh kita buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Tapi benda yang harus ni nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Semua hak ni sebut ni rusak. Baik, siapa yang memulakan sapu ketika bermukim?
Contoh la ni dia bermukim. Tadi ni pukul 8 tadi dia sapu ko bermukim. Kemudian dia musafir. Dia tengok-tengok, sat lagi jom kita pergi kelompok, imam ajak pergi kelompok pula sat lagi ni. Maka nak kira macam mana? Nak kira bermukim ke nak kira musafir? Maka dia kata, maka hanya menyapu sehari semalam. Walaupun dia pergi musafir pergi KL tu. Sebab niat yang awal tadi dia sapu tujuan apa? Dia bukan nak pergi musafir pun. Mai tengah malam, jom kita pergi kelompok lah. Pergi jalan kelompok lah. Sedangkan dia sapu ko ni nak kira macam mana? Nak kira 3 hari 3 malam ke sehari semalam? Kira bermukim juga. Sebab apa? Sebab tadi dia bukan niat nak pergi musafir pun. Ini benda yang hak rusah, keringanan sahaja. Jadi kira bermukim juga. Baik. Dan siapa yang memulakan sapu ketika mukim? Pukul 8 tadi dia sapu tujuan apa? Dia nak musafir. Sapu tu dalam keadaan dia bermukim. Dia sebut ni. Dan siapa mulakan sapu ketika dia nak musafir, dia tadi ni hak mukim, hak kedua dia nak musafir. Mereka memang siap dah dengan kereta beg semua nak musafir, maka dia pun sapulah sapuan. Bermula bila tadi ni? Pukul 8 tadilah kita kata. Tadi pun pukul 8 juga ketika dia sapu bermukim, tapi dia musafir. Dia kira bermukim sebab niat sapunya bermukim. Yang kedua, dia niat sapu tu bermusafir. Pukul 8 seminit tadi, pukul 8 tadi dia niat dia nak bermusafir. Baik. Dia kata bermusafir, kemudian dia mungkin tak jadi pula. Pergi tengah jalan sampai dekat Jawi. Orang telefon nak jumpa mak ayah mak tak puas sihat, nak beranak je nak beranak. Tak jadi pergi pula. Pergi sampai tengah jalan nak musafir dah. Niat musafir patut-patut 3 hari 3 malam. Sapuan tu dia kira macam mana? Kira bermukim juga. Walaupun dia pergi musafir, pergi sekat malam jalan, dia tak jadi bermusafir. Maka dia kira sapuan sebagai orang yang bermukim juga, iaitu sehari semalam, kerana hukum asalnya bagi seorang itu adalah bermukim. Dia tak musafir pun, hakikatnya dia mukim balik-balik mukim. Dan sapuan kuf adalah satu rusah keringanan sahaja. Benda yang harus sahaja, kerusah yang Islam nak bagi. Nak ambil pun boleh, tak mau ambil pun boleh. Benda yang kita sebut hari tu ni hukumnya hanyalah harus sahaja. Boleh kita pilih-pilih lah. Tapi kebanyakan kita tak buat lah kot. Saya duk tanya merata tempat ni, tak buat. Cuma kurang-kurangnya kita belajar ambil tahu sahaja. Baik. Oleh itu jalan berikhtiar mengambil sikap berjaga-jaga adalah perlu diutamakan. Ikut mukim lah. Walaupun dia niat jadi musafir pun, tapi tak jadi bermusafir, kira bermukim jugalah. Sebab apa? Nak kena jaga-jagalah. Benda ni benda harus. Benda yang harus rusah sahaja, keringanan sahaja untuk kita buat. Baik. Bilakah tempohnya bermula? Kita sebut tadi kan, dia ulang balik ni. Baik. Tempoh menyapu kuf apabila berlaku hadas. Tak kira lah pukul berapa. Dia bukan kira masa kita pakai tu. Takkan tadi pukul 5 tadi, subuh tadi kita baru berwuduk, kita pakai kuf. Waktu 5.30 tu kira tak? Tak kira lagi. Hak kita pakai waktu subuh tadi, lepas kita berwuduk, tawih kita pakai kuih. Ketika kita pakai kuih pukul 5.30 tu, tidak dikira lagi tempoh sapuan. Tak kira, walaupun kita sapu dah, tapi tak kira lagi. Dia kata dikira kata selepas berlaku hadas. Tengoklah hadas pukul apa. Kita buat contoh saat ni, hadas pukul 8. Ikut kita, kalau hadas pukul 9, pukul 9, kalau pukul 10 10 ni esok 10 minit habis.
pukul 11. Esok 11 minit bermukir habis. Pukul 12. 12 minit esok habis. Maksudnya kira 24 jam. Tengok waktu mana yang hak kita batal. Setelah kita sapu, tempoh bermulanya ialah tempoh berhadas. Tak kira lah pukul berapa. Tadi kita buat contoh berhadas pukul 8. Maka pukul 8 dah bermula. Kalau berhadas pukul 9, pukul 9 dah bermula. Kalau hadas pukul 10, pukul 10 lah bermula. Hak sapu tu hak mana, ketika mana berhadas. Maksudnya waktunya tak kira. Di antara seorang dengan seorang lain tak sama waktu. Mungkin dia ni hadas pukul 8. Mungkin hadas ni pukul 12. Tak tentu. Jadi tak sama. Jadi ikut ketika mana kita tu berhadas. Dia kata selepas memakai kuf, oleh itu sekiranya seseorang berwuduk untuk sembahyang subuh. Dia buat contoh di sini untuk sembahyang subuh, kemudian dia memakai kuf. Selepas itu dia berhadas ketika matahari terbit. Maksudnya apa? Bermulanya matahari terbit, bermulalah tempoh sapuan. Kalau pukul 8, esok sampai 8 minit tu cukup lah. Kalau bermukim sehari semalam. Kalau bermusafir kiralah 3 hari 3 malam. Baik. Maka tempoh bermula dikira pada terbit matahari itu. Esok terbit matahari esok ni habis dah. Terbit matahari ini bermula, esok terbit matahari esok, maka berakhirlah tempoh tu bagi orang yang bermukim. Kalau kata hari ni Sabtu, Ahad esok terbit matahari habis dah. Kalau musafir, hari Ahad sehari, Isnin 2 hari, hari Selasa terbit matahari hari Selasa, berakhirlah bagi orang yang bermukim. Tak payah buka dah kuh tu, pakailah nak tidur ke apa, kecuali hadas besar. Ini tak boleh apa. Hadas besar dia kena buka sebab apa? Hadas besar dia kena mandi, nak kena buka lain lah. Baik. Cara menyapu kuf, cara kita sebut juga tadi ni cara nak sapu kuf. Sapu yang dituntut difardukan ialah menyapu air walaupun sedikit. Kan sapu bukan basuh, sapu rosah saja. Nanti kita akan jumpa esok ni tentang al-jabaid, tentang al-asaib, tentang balutan pada anggota yang patah, anggota balutan pada anggota yang luka. Kita kenapa syarat 3 nanti kita sebut. Salah satunya sapu di atas balutan. Bukan basuh atas balutan tu, sapu di atas balutan tu. Kalau balutan tu simen, sapu di atas simen. Kalau balutan tu kain, sapu di atas kain tu. Ini berlaku nanti kita akan jumpa. Ini tajuk memang kena lah atas kita. Bebas apa-apa duk berlaku aksiden, luka. Maka di sana pihak hospital dia balut dengan kain, dia balut dengan simen. Yang ni penting lah untuk kita. Nanti tajuk lah, mungkin bulan depan lah kot kita masuk tajuk tu. Ini penting lah. Itu juga kaedahnya nak kena sapu di atas balutan. Dia ada 3 kaedah kita akan jumpa. Esok kita sebutlah. Ini juga sama jugalah. Dia kata memadai jika disapu di bahagian tidak memadai disapu di bahagian bawah kedua kuh. Dia kata sapu di atas kuh. Patut-patut logi akalnya sapu di bawah tu imam tu. Dijak merata. Ni duk jejak berjalan merata ni kasut tu. Patut-patutnya sapu di bawah lah. Habis tak kalau jejak najis? Najis sama jugalah macam kita berwuduk lah. Masuk masjid, jejak tik jejak. Batal tak wuduk kita? Mana nak batal? Basuh je lah tik jejak tu. Sama juga kita jejak tik jejak pakai kuh. Maknanya hak kena najis tu basuh lah. Sama lah kita masuk jejak tik jejak. Allah batal wuduk dah. Jenuh ambil wuduk, jejak tik jejak batal. Jejak tik jejak batal dah. Itu hak najis tu kita kena basuh. Cuma yang ini rusak disebut dengan ta'abudi. Kita ikutlah. Kalau ahad syariat kata sapu di atas kuh, sapu atas kuh lah. Saya duk tanya lah. Macam kita kata balutan tadilah, kita akan jumpa bulan depan. Balut, hak batas balut tu sapu di atas balutan tu. Ikut logik akal. Yang mana nak kena sapu tu sapu kain.
Siapa atas email mana nak kenal pun. Cuma kita tak budi ikutlah. Allah suruh, Rasul suruh, hak kita orang beriman ni sami'na wa ata'na. Jangan kita duk cakap banyaklah. Macam mana kaum-kaum orang Bani Israel ketika mana Nabi Musa AS ajak kaumnya berjuang. Kata apa kata kaumnya? Kaum Bani Israel hampir ajak Tuhan hang lah pergi berjuang. Kan Tuhan hang berkuasa. Ajak hang Tuhan hang lah pergi berjuang. Kami tak mau pergi. Tu cakap banyak kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ni pelik tapi kita umat ni insya-Allah sami'na wa ata'na. Walaupun benda tu tak logik akal, tapi kita beriman, kita yakin apabila Allah dan Rasul suruh tu, walaupun hak tak logik akal, ikutlah. Macam kita sebut dululah, basuh ketika berwuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, patut-patutnya ketiaklah kena basuh. Patut-patut ketiaklah celah-celah tempat-tempat berlipat ni, perut yang berlipat-lipat ni, patut yang tu kena basuh. Ni basuh tak lain tak logik sebuat je lah. Macam kita sebut dulu ada seorang kita mengajak satu tempat masa mengaji, dia tak mengaji pun, tapi bukan di inilah, di Afrika tu. Di Afrika kita abang tu di Afrika lepas kuliah depa tanya ustaz, dulu ustaz mengajak di Afrika kita melawak Kalau dia suruh, ustaz dulu ustaz mengajak di Afrika. Tak kita buat contoh. Di Afrika tu tanya soalan, aku ni tak tanya masa kita dah mengaji, dia tak mengaji pun dia keluar. Masa kita buka soalan, dulu kita mengaji buka soalan. Sampai buka soalan, satu ketika kita buka soalan, banyak soalan, kita tak kuliah buka soalan dulu buka soalan. Nak mengaji depan buka soalan ni, buka soalan tu lebih lama, jawab soalan lebih lama daripada hak mengaji. Lepas tu sampai kita tak ada mengaji, buka soalan dah lah. Lepas tu tak buka soalan dah. Kalau dia tanya ikut suka dia nak tanya, dia main di pintu tu, kita sebut dulu, dia angkat tangan, Ustaz nak tanya Ustaz. Orang kentut Ustaz bunyi pun batal wuduk dah Ustaz. Batal wuduk kan? Batal. Habis Ustaz, kalau batal wuduk Ustaz, kenapa kena basuh di muka? Awak kena basuh di tangan, awak kena sapu di kepala, awak kena basuh di kaki, awak tak basuh di pungkok Ustaz? Dia tanya macam tu. Rasa nak pungkai dengan bertayak. Nasib dia apa? Kenapa? Sebab nasib janggut dia panjang daripada janggut kita. Rasa nak pungkai dengan bertayak tu. Saya kata tuan kentut bunyi pun. Ketika tuan kentut tu, orang tengok di mana? Tengok di muka tuan ke tengok di pungkok tuan? Dia kata tengok di muka tuan. Tu kena basuh di muka. Jawab macam tu, nak jawab macam mana ke? Nampak? Dia guna logik akal, kita pun logik akal. Saya kata tuan kentut bunyi pun. Ketika tuan kentut tu, orang tengok di mana? Tengok di muka tuan ke tengok di pungkok tuan? Dia kata tengok di muka tuan. Tu kena basuh di muka. Dia tanya. Tak payah duk tanya lah, adalah hikmah-hikmahnya. Ini pun samalah. Sapunya ialah, dia kata sapu di bahagian tidak memadai jika disapu di bahagian bawah, tak apa-apa. Hanya sapu di bahagian atas. Disunatkan menyapu bahagian atas dan bawah dalam keadaan garisan itu dengan meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka bercerai di bahagian hadapan atas kaki dan jari-jari tangan kirinya di bahagian belakang bawah kaki. Kemudian dia menarik dengan tangan kanan ke belakang dan menolak tangan kiri ke hadapan. Dua tangannya, ambil hak kanan tak depan mai, buat mai belakang. Hak tangan belakang pun bawah belakang, tarik mai depan. Itu caranya. Cuma kalau kita tak biasa ni, buat sebelah kat tangan pun tak apa, ambil depan, lepas tu ambil ni sapu. Tapi kaedahnya dua tangan dah. Hak tangan kanan mula bahagian depan, tarik mai belakang. Hak tangan kiri buat di bawah belakang tu, tarik mai ke depan. Itu cara sapu saja, bukan basuh. Basuh pakai basah lah kulit tu. Hanya sapu saja. Baik. Perkara yang membatalkan sapu.
Dia ada benda yang boleh batal sapuan tu. Dia ada benda yang membatalkan. Terdapat 3 perkara yang membatalkan. Berlaku 3 ni maka batallah sapuan tu. Yang pertama, mencabut kedua-dua kuf atau salah satu keduanya, atau kedua-duanya tercabut atau salah satu daripadanya. Dia kata mencabut kedua, sama ada dia mencabut kedua, cabut sahaja, maka terbatallah sapuan tu, cabut sahaja. Contoh dia pakai pukul 8, pukul 5 tu cabut dah. Jalan-jalan cabut dah. Dia kata cabut kedua tu. Ataupun salah satu tercabut. Tak kira kan tadi 2, salah satu pun sama jugalah daripada keduanya, atau kedua-duanya tercabut atau salah satu daripadanya, maka batal lah. Tak kira lah cabut saja batal, kena mula lain lah. Kalau cabut tu kena mula macam biasa balik lah, kena berwuduk macam biasa, lepas tu sapu sampai kaki. Wuduk macam biasa ni ialah basuh kaki macam biasa, macam wuduk biasa lah. Lepas wuduk macam wuduk biasa, baru kita pakai balik. Lepas tu mula tempoh, bermulanya batal wuduk tadi ni, maka bermulalah sapuan, mula baliklah. Baik. Yang kedua, tamat tempoh sapu yang kita sebut tadi ni. Tamat tempoh, kalau kita tadi 8 pukul 8 sehingga 8 besok ni 24 jam. 8 pukul 8 seminit habislah tempoh dia. Masuk pukul 8 24 jam, 24 jam 8 seminit tu, maka tempohnya dah habis dah. Apabila tempoh tamat dan dia masih dalam keadaan wuduk, pukul 8 minit esok tak batal lagi wuduknya. Awal tak batal. Sebab tak batal, sebab contohnya dia tidur tadi ni, batal tak wuduk dia? Batal dah. Tidur ni contoh ni dia tak tidur lah, tak batal wuduknya. Tapi malam ni kalau tidur batal lah wuduknya. Kalau batal wuduknya, maksudnya apa? Tempoh sapunya pukul 8 jugalah esok ni, sampai contohnya dia batal wuduk kita kata pukul 5 lah batal wuduk. Ketika pukul 5 batal wuduk tu, dia bangkit pukul 5 tu, dia nak wuduk macam mana? Wuduk macam biasa, sampai di kaki sapu je lah, tak payah buka lagi apa-apa, sebab tempohnya tak sampai lagi. Contoh pukul 5.30 kan dia nak sembahyang subuh, dia pun berwuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai di kaki, sapu di atas Ketika tu boleh lagi. Sebab apa? Tempohnya pukul berapa? Tempohnya pukul 8. 8 minit esok ni. Sebab apa? Kalau dia tak batal lah. Tak batal, hanya sapu. Tapi kalau pukul 8 minit masih lagi tak batal. Tengok dia kata apa? Apabila tempoh tamat dia masih dalam keadaan berwuduk, maka dia hendaklah mencabut kedua-dua kuf dan membasuh kedua-dua kaki. Itu saja. Contoh kita kata pukul 8 minit, pukul 9 lah tak batal lagi wuduk dia. Kita pun jangan pukul 9 lah. Pukul 1 nak sembahyang Zuhur. Pukul 1 sematu suku masuk Zuhur, tak batal lagi wuduk dia. Macam mana nak buat? Dia kena buka kuf dia. Apa? Tempoh dah habis lah, tak boleh sapu dah. Maka macam nak buat? Dia hanya buka kuf dia, basuh kaki kanan 3 kali, basuh kaki kiri 3 kali. Muka tak payahlah, dia tak batal wuduk lagi. Contohnya kita kata pukul 9 kita bola, pukul 9 ke 10 kan tempoh habis dah. Tempoh tadi ni pukul 8 minit tempoh, pukul 9 tak batal wuduk lagi. Dia pun nak sembahyang sunat duha. Macam mana nak buat? Dan kan tak batal lagi wuduknya, tapi sapuannya dah berakhir. Macam mana buat? Cuma tanggalkan kufnya, dua-dua kufnya, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri. Awak tak basuh muka, nak basuh muka buat apa? Wuduk tak batal lagi. Cuma dia hanya ganti dengan basuh kaki saja, tak boleh sapu lah. Apa? Tempoh dah habis dah. Maka dia hanya basuh kaki dia sahaja. Baik, dia sebut ni.
maka hendaklah mencabut kedua-dua kuf dan membasuh kedua-dua kuf. Masuk waktu berhenti ya nanti Tuan Haji. Turun, boleh turun lagi. Boleh lagi nah? Baik. Dan membasuh kedua-dua kaki, kemudian dia boleh memakai kembali kuf. Lepas dia batal wudu, contohnya tak batal wudu, contoh kita kata lepas minit, tempoh dia habis dah. Tapi wudu tak batal lagi. Macam mana? Buang kuf dia, cabut kuf dia, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, lepas tu dia pakai kuf kembali. Masa dia pakai kuf kembali tu kira tak tempoh dia? Tak kira lagi. Habis 8 minit, tengok wudu tak batal lagi. Macam mana? Buka kuf, lepas tu basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, lepas tu pakai kuf. Lepas tu mula balik hak tadi hak sehari semalam habis dah. Hak bermungkin mula balik pula. Bila mula balik, batal wudu. Batal bukan apa? Ikut. Kalau dia pakai tadi ni batal, dia tak batal tadi, tempoh dia pukul 8 minit, masih lagi tak batal, dia buka kuf, dia hanya basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, pakai kuf. Nak mula balik sapuan kuf tu bila? Bermulanya batal wudu. Kalau batal pukul 12, maka pukul 12 lah bermula sapuan. Sampai bila? Esok pula 12 hari Senin pula kalau dia bermukim. Baik. Mudah semua dia berbelik-belik ni kita pelengonglah. Mudah saja. Maka hendaklah dia berwuduk kemudian memakai kedua-duanya kembali jika ingin berbuat demikian. Kalau dia naklah, kalau dia nak sambung lagi 24 jam lagi lah, ataupun dia nak musafir lagi, boleh lagi 3 hari lagi kalau dia naklah. Kalau dia tak mau kan buat macam Allah biasa balik lah. Kalau dia nak lah, tapi kalau dia tak mau, tak apa, buat macam biasa ni lah, sebab rusak sahaja. Baik. Yang ketiga, yang membatalkan sapuan, yang ketiga berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ini tak boleh kata apa. Malam, contohnya dia malam berlaku benda-benda yang junub, berlaku dengan hadap zat. Bila berlaku hadap zat, automatik lah, habis lah. Bapak bila hadap zat ni dia kena buka. Bapak saat dia nak mandi, bukan boleh sapu di atas go. Dia kena buka semua, dia kena mandi. Maka hendaklah dia menanggalkan kedua-dua ku dan membasuh kedua-dua kaki, kerana menyapu di atas ku adalah ganti kepada basuh ketika dulu. Sahaja tidak pada mandi wajib. Mandi wajib ni asing pula. Yang tadi ni sebagai ganti kepada membasuh kedua kaki saja sapu. Tetapi berkaitan tentang bab mandi wajib, tak boleh. Dia kena merataikan. Kita sebut dulu, kita akan jumpa lagi bab mandi wajib. Jumpa dah dulu no. Bab mandi wajib hanya dua saja fardu mandi wajib. Niat lepas tu meratakan air seluruh badan kita. Walaupun ada pendapat kata ada 3. Ada 3, iaitu meniat, lepas tu membersihkan segala najis yang ada pada pakaian, pada badan, lepas tu meratai air seluruh badan. Tapi selalunya 2 lah. Iaitu niat, lepas tu meratakan air seluruh badan. Kena bersih ya. Kalau tak bersih tak sah jugalah. Najis tu mandi dalam keadaan najis, kuku kita najis tu kena bersih, kena meratai ya. Maksudnya nanti kita akan jumpa nanti, ataupun kita dah belajar dah dulu ni. Baik. Ganti membasuh kaki hanya tidak pada mandi wajib. At-Tirmizi, An-Nasai telah meriwayatkan lafaz oleh An-Nasai daripada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami
ketika kami bermusafir supaya menyapu di atas guf, dan tidak menanggalkan selama 3 hari jika batal wuduk disebabkan oleh buang air besar, kencing, dan tidak kecuali jika disebabkan janabah. Yang ni tak ada rosah ha? Yang ni kena buka, kena meratai seluruh badan kita, tidak terkecuali walaupun bahagian yang paling kecil. Ini bahaya ha? Kalau kita contohnya, kalau kita mandi sama lelaki atau perempuan, kalau mandi wajib dalam keadaan berdiri, memang tak sah dah. Kalau mandi dalam keadaan berdiri memang tak sah sama lelaki, tambah-tambah lagi orang perempuan. Maksudnya kena dalam keadaan duduk mencangkung. Maksudnya apa? Mencangkung tu hukumnya wajib juga. Kenapa? Dengan mencangkung saja bahagian yang sulit-sulit akan terkena ayat. Kalau kita hanya mandi berdiri tu, mandi 10 kolah pun tak kena ayat. Apa? Kawasan-kawasan yang berlapik tu tidak kena. Walaupun sebahagian yang paling kecil, maka mandi wajib kita tak sah. Bila mandi wajib tak sah, wuduk pun tak sah. Bila wuduk tak sah, mayang tak sah, haji pun tak sah. Ni bahaya. Nak kena jaga. Walaupun benda tu ngasak kecil, tu dia hak kita sebut dah sebelum ni. Di atas sirak nanti ni ada 7 rak blok. Yang sirak tu Nabi kata lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Yang di sana atas jabat yang sirak tu walaupun kecil, walaupun tajam, di sana ada roblok-robloknya. Salah satu roblok ialah bersuci. Jaga. Salah satu roblok, 7 roblok tu, salah satu roblok ialah bersuci. Kalau tak sempurna suci kita, akan ditarik masuk ke dalam jurang api neraka jahanam. Bawah tu akan masuk, ditarik. Ada pengawet-pengawet yang akan tarik. Minta lindung daripada Allah tu. Kita buat bersuci ni, kita kena faham betul-betul, kena tahu betul-betul. Supaya apa? Supaya kita bagi sempurna, baru amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita duk sebut selalu, Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitanir rajim, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan. Mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah. Tu kita main mengaji ni, alhamdulillah kita duk jumpa. Ni kadang-kadang dia tak tahu, dia tu tak tahu. Dia tak tahu, dia tu tak tahu. Ini bahaya. Dia tak tahu, dia tu tak tahu. Kita kenapa? Bila kita tak tahu, kita main belajar. Kadang dia tak tahu, dia tu tak tahu. Apabila kita tahu, kita tak tahu, insya-Allah kita pakat main duk belajar. Mengaji ni tak habis sampai masuk dalam kubur pun orang duk ajak kita lagi. Kan selalu kita dengar. Sebentar lagi datang kepada kamu 2 malaikat. Ketika mereka datang kepada kamu, marabuka, jawablah dengan lidah yang fasih, Allahu Rabbi. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa gemetar, mereka juga hamba seperti kamu. Esok ni boleh hak kita bawah ni kata kau tu, hak dia atas esok pun akan tanya juga. Lah boleh dia kata macam tu, jangan kamu takut, jangan kamu rasa gemetar, mereka juga hamba, esok dia pula akan ditanya juga. Maka kita akan, maksudnya apa? Mereka tu lebih dengar daripada kita dengar lagi. Sehingga apa? Tapak kaki yang kita berjalan tu pun jenazah dengar tuan-tuan. Cuma termasuk dalam alam-alam baik. Janabah merupakan di antara perkara yang mewajibkan mandi, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Tempat wajib ni, hak ni benar penting lah. Hak ni kita belajar ni baik tahu. Dan hak ni insya-Allah pada bulan sebelah ni, tajuk ni memang kena kita lah, tentang balutan, iaitu simen ataupun balutan pada kain pada anggota yang patah ataupun anggota yang luka. Ini memang kenalah atas kita. Apabila kena semayang, wajib kita kena semayang. Tapi semua ni kaedah-kaedah dia cara nak buat macam mana, dia akan tunjuk ni. InsyaAllah kita akan bicara nanti pada bulan depan lah, insya-Allah panjang umur mudah-mudahan. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni
dengan tasbih kifarah dan seluruh subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.